sahabat kita ya daripada DPIM sendiri, insya-Allah. Dan Tuan Beri adalah daripada Dewan Perdagangan Islam Malaysia, Putrajaya. Ya, alhamdulillah. Dan kalau anda mengikuti temu bual kita minggu lepas, kita bercakap tentang hartanah, bagaimana kita nak menjana kekayaan manusia hartanah, dan insya-Allah pada minggu ni kita nak sambung lagi. Mungkin sebagai yang tertinggal ya minggu lalu, boleh betul. Kita nak ulang sedikit mungkin. Sebenarnya bagaimana sebenarnya kalau katakan bidang hartanah ini dapat membantu rakan-rakan di luar sana mengikut pengalaman daripada Tuan Beri sendiri, bagaimana silakan? Dalam hartanah ni kita dapat menguasai ekonomi. Bagi saya saya percaya pada siapa yang menguasai hartanah, dia menguasai hartanah, menguasai ekonomi sebenarnya. Okey, di mana hartanah ni adalah satu bentuk pelaburan yang tak ramai orang boleh buat. Kita tak berani nak buat. Tak berani dan tak mungkin dia tak ada ilmu sebenarnya. So bila ramai yang tak ada ilmu ni, maknanya mereka pun tak berani lah. Sebabkan risiko-risiko yang mereka tak kira dulu sebelum mereka ambil langkah untuk melabur dalam hartanah. Okay. Dan pengalaman daripada Tuan Beri sendiri, bagaimana sebenarnya mula-mula tu kata orang tu macam mana nak jadikan hartanah tu sebagai jadi satu tumpuan kejaya untuk Tuan Beri sebenarnya? Apa yang memberi inspirasi untuk terjun dalam bidang ini sebenarnya? Okey, benda yang menjadi inspirasi pada diri saya itu, saya melihat tidak ramai orang Islam yang berkecimpung dalam bidang hartanah ni. So ia menjadi satu cabaran bagi saya. Apabila saya melihat senario ini, saya mencabar diri saya sendiri supaya boleh tak saya hidup seorang-seorang dalam bidang hartanah ni, yang mana dikuasai oleh bangsa lain lah. Okey. So bila saya cuba, alhamdulillah, bila saya menceburi dalam bidang hartanah ni, sebenarnya ramai orang Islam yang terlibat dalam sebenarnya ya. Cuma mereka ni semua bersorang-sorangan. Sebab tu saya sering berterima kasih kepada Dewan Perdagangan Islam Malaysia ni, sebab mereka menyatukan orang-orang yang bersorangan ni tadi. So di mana mereka bersorangan ni, betul. Maknanya di bawah satu payung, iaitu DPIM, kita boleh berkongsi ilmu. Macam sebab saya dalam hartanah saya ada banyak section. So mungkin macam Tuan Haji Sahar, dia developer, saya pelabur. So mungkin dia pemaju dan pelabur boleh bekerjasama. So bekerja sama tu yang tak ramai orang Islam mampu buat di bawah satu payung. Mana mereka buat sendiri-sendiri. Kalau pelabur, kita pelabur. Kita tak boleh kawan dengan pemaju. So bila kita pemaju, kita tak boleh kawan dengan pelabur. Macam tu pula dia jadi. Padahal mereka ni saling memerlukan. Yes, dia bawah satu industri juga. So kalau boleh sinergi tu, maknanya bila berlakunya apa yang dia nak, kita boleh bagi. Apa yang kita nak, dia boleh bagi. So benda tu boleh synergizekan benda tu. Itulah kata orang tu, kena saling bekerjasama, macam mana Tuan Beri nyatakan tadi. Dan bila cakap tentang melabur dalam hartanah ini, kalau kita boleh beri dah sedikit, kata orang kadang-kadang orang ni nak buat benda kena ada matlamat. Dia tak, kadang-kadang matlamat tu kabur, tak nampak sangat. Itu yang menyebabkan mereka takut ya nak menceburi dalam bidang yang kata orang tu penuh mencabar ni. Kata Tuan Beri tadi, nak tahu rasionalnya matlamatnya sebenarnya apa. Kalau kita boleh rasionalkan rakan-rakan pendengar kita di luar sana untuk menceburi bidang ini. Okey. Dia sama juga macam kita nak menceburi perniagaan. Kebanyakan orang bermula dengan hartanah ialah untuk mencari pendapatan tambahan. Okey, maknanya ramai yang kata makan gaji 9 sampai 5 ni, dan pada akhir bulan dia dapat gaji. So basically minggu yang pertama mereka dapat gaji tu dah 75% habis. Takut belum dapat gaji dah habis. Maknanya ada juga yang kalau ikutkan kajian, maknanya ada yang juga negatif. Okey, dicampur dengan pinjaman sana sini, hutang rumah lagi, hutang kereta lagi, tak termasuk dengan hutang alung lagi lah. Okey, so mereka memulakan pelaburan hartanah ni untuk mencari pendapatan tambahan. Sama juga macam mereka-mereka yang buat perniagaan. So ada dua jenis pendapatan dalam hartanah ni, sama ada pendapatan pasif ataupun pendapatan aktif. So maknanya pendapatan pasif ni, mereka boleh mendapat pendapatan tambahan daripada pulangan sewa tu. Maknanya mereka beli rumah dan mereka sewakan kepada orang-orang yang belum mampu beli hartanah, ataupun mereka-mereka ni tidak mahu membeli rumah di, seperti contoh di Cyberjaya. Tak ramai orang yang nak beli hartanah di Cyberjaya sebabkan mereka tidak mahu tinggal di Cyberjaya. Tetapi disebabkan mereka bekerja di Cyberjaya, so mereka menyewa. Mereka lagi rela menyewa di Cyberjaya instead of mereka beli. Okay, so
orang-orang ini yang melabur dalam hartanah, mereka membeli hartanah di Cyberjaya dan menyewakan kepada orang-orang yang bekerja di Cyberjaya. Okay, so itu adalah pendapatan pasif lah. So bagi pendapatan aktif pula, bagi orang-orang yang ingin membuat pendapatan aktif, maka mereka akan terlibat pula dalam jual beli hartanah. Maknanya mereka menjadi ejen hartanah lah. So ambil exam, semua ambil peperiksaan, so bernaung di bawah firma agensi hartanah yang berdaftar. So mereka terlibat dengan maknanya bila kita nak jual hartanah ni, ada ejen yang menyediakan khidmat jual beli ni. Mereka memudahkan kerja. Menjadi orang tengah. Yes. Bagi saya, persepsi orang, ramai orang Melayu, dia nak jimat. So bila nak jimat ni, mereka kalau boleh tak nak guna ejen hartanah. So mereka maknanya, tapi kelebihan menggunakan ejen hartanah ni, walaupun kita terpaksa keluarkan duit sikit, tapi kita bersandarkan kepada pengalaman dan ilmu yang dia ada, itu ejen hartanah tu ada. So kebarangkalian untuk kena tipu ke ataupun ada benda yang dia tak tahu ke, dikurangkan. Ada pelapis dia. Yes. Dia dah disaring awal-awal. Sebab tu saya katakan peluang untuk menjana pendapatan aktif dalam pelaburan dalam hartanah ni adalah tinggi. Okay. Itu antara pasif dan aktif lah ya. Mana satu yang boleh jadi pilihan. Antara dua tu mana yang terbaik sebenarnya? Macam mana nak tahu yang terbaik untuk diri sendiri ke? Kalau ada tips-tips yang boleh kita berikan panduan kepada rakan-rakan kita? Yang terbaik, kalau kita katakan aktif dengan pasif ni, dan kebanyakan pendengar IKM, saya pasti mereka akan memilih pasif. Sebab bermaksud pasif ni mereka tak perlu membuat apa-apa kerja. Sebab bukan senang untuk menjana pendapatan aktif daripada hartanah. Maknanya menjadi ejen hartanah, maknanya dia kena tunjukkan orang rumah, lepas tu dia kena tengok rumah tu, dia kena deal dengan cerewetnya orang yang nak beli rumah, lepas tu kecerewetan owner rumah tu pula kan. So macam-macam dia kena berhadapan dengan benda yang paling susah dalam dunia ni, iaitu manusia. Yang tak boleh nak diubah tak boleh nak ubah pemikiran, kena ada cara dan skillnya. Itu kena belajar daripada Tuan Bri sebenarnya secara personal saya rasa untuk perkara-perkara tersebut. Dan untuk anda waktu ini di talian kita buka juga untuk anda sama-sama berinteraksi terus bersama dengan Tuan Bri kita di talian kita di 0362051500. Juga tidak ketinggalan menerusi sistem pesanan ringkas IKIM, dan juga boleh anda hantarkan SMS anda dengan menaikkan IKIM IKIM, jarakan persoalan anda dan hantar ke 39111, dan juga menerusi Facebook ikim.fm juga boleh anda letakkan komentar anda di sana. Waktu ini kita bercakap bersama dengan tetamu kita Tuan Bri menerusi IKIM FM untuk bantu anda sebenarnya bantu anda beri panduan tips insya-Allah untuk menjadi hartawan dalam hartanah insya-Allah. Dan bila cakap tentang itu juga, bila kita cakap minggu lepas kita ada sentuh sedikit tentang rumah lelong. Saya tertarik juga bila cakap tentang rumah lelong ni. Sebab ramai orang tak tahu antara prosedurnya bagaimana, cara-cara terbaik, nak tahu antara lokasi pun juga menjadi masalah juga, lokasi terbaik, bagaimana nak tahu rumah ataupun hartanah tersebut adalah merupakan prospek terbaik untuk dibeli dan dijadikan sebagai modal dan juga sebagai pelaburan untuk jadi hartanah. Jadi bagaimana sebenarnya antara panduan-panduan yang boleh kita berikan sedikit? Okey, Yati. Nasihat saya yang pertama itu bagi mereka yang ingin memulakan langkah dalam pelaburan hartanah, saya tak galakkan untuk beli rumah lelong. Tak galakkan. Sebab untuk melabur dalam rumah lelong ni, mereka perlu tahu paling kurang pun langkah-langkah asas dalam pelaburan hartanah tu. Maknanya dia kena tahu proses pembelian, proses membuat pembiayaan hartanah, dan apa proses terusnya dengan peguam pula. Okay. Tapi ramai yang memilih rumah lelong kerana sebab-sebab yang berikut. Okay. Antara sebab-sebabnya ialah rumah lelong kebanyakannya boleh didapati lebih murah daripada harga pasaran. Maknanya betul lah tu, itu kan yang bukannya, kerana saya rasa macam betul ke ni kan dia lebih murah. Memang betul dia benda tu betul dan salah. Sebab kan saya kata betul tu, kita tengok pada lokasi. Buat masa ini saya tak galakkan juga orang untuk pergi beli hartanah di tempat lelongan kerana sentimen-sentimen yang dimainkan semasa lelongan dijalankan. Okay. Sebab kebanyakan orang yang pergi lelong ni dia tak ada pengalaman dan dia tak nak menggunakan ejen macam saya katakan tadi. So dia kata dia baca blog Tuan Bri je dah cukup untuk pergi beli rumah lelong. So mereka pergi ke kawasan lelongan tu. Dalam lelongan tu ada macam-macam orang, ada macam-macam ejen. So masing-masing memainkan peranan masing-masing. So kita kadang-kadang macam kena rasuk.
So bila kita dah lawan harga, maknanya dalam lelongan ni kita kena lawan harga. Kena bida harga. Kena bida. Maknanya kalau ada 3-4 orang, kita akan bid lah. Kita akan bida 3-4 orang tu. So bila kita bida, sometimes kadang-kadang kita teremosi, tergairah, teremosi. Emosi tu kita tak boleh kontrol sebab rumah tu, kita dah pergi tengok rumah tu cantik. Inilah rumah idaman kita. Okay, so bila kita beli dan dah sampai harga pasaran, lepas tu kita dalam hati kita nak sedapkan hati kita lagi. So kita cakap boleh cuba lagi sekali dua ni. Rupanya kita dah cuba 10 kali dah kita angkat tangan. Kita dah bid dah. Maknanya 10 kali ganda kita angkat. Bukan 10 kali ganda harga. 10 kali ganda. Maknanya dalam bidaan ni kita angkat pedal, angkat nombor. Okay, so kita angkat dah 10 kali dah basic. Kalau selalunya sekali angkat 1,000 RM so maknanya dah 10,000 jauh daripada harga pasaran. So emosi adalah satu kunci penting apabila kita terlibat dalam lelongan hartanah. Okay, memang kena pandai kontrol emosi. So bila kita nak pergi lelongan, first nasihat saya, kena ada objektif. Berapa harga yang kita nak beli? Kita kena set awal-awal. Kena set awal-awal. So kalau harga pasaran 100, so kita target selalunya kita nak beli 80%. Maknanya kalau harga rumah tu 100,000, kita nak target 80,000. So kalau kita dah target, kita bida pun sampai 100 lebih, so kenapa kita nak beli rumah daripada proses lelongan? Baik kita beli normal, kita beli secara normal, itu secara daripada owner. Maknanya kalau kita beli jumpa dengan owner, kita boleh deal macam mana kita boleh uruskan semua urusan mengikut persetujuan pembeli dan penjual. Dalam lelongan tidak berlaku perkara tersebut. Itu bezanya lelongan dengan pembelian secara biasa dan terus ya. Waktu ini kita nak raikan juga rakan-rakan pendengar kita yang membawa panggilan di talian kita di 0366205150 dan juga daripada Facebook tu ramai sebenarnya dah mula memberi respon ya. Antaranya Encik Syahrul Azlan kata hartanah bagaimana yang sesuai bagi mereka yang mahu memulakan pelaburan dalam bidang hartanah ini sebenarnya. Okey, bagi mereka yang ingin memulakan pelaburan dalam bidang hartanah ni, bagi saya advise mereka melalui proses yang asas lah, iaitu dia beli daripada pemilik rumah tersebut. Itu dalam English kita panggil subsale. Okay, sebab dalam proses subsale ni kita akan go through lah the normal process biasa, iaitu kita beli direct daripada pemilik rumah tersebut. Okay, so daripada situ kita boleh macam-macam benda yang kita boleh minta daripada owner. Kadang-kadang kalau rumah tu pun kosong, kita boleh minta kunci awal itu. Walaupun kita boleh minta kita just sebab benda ni adalah persetujuan antara pembeli dan penjual. Yang bagusnya kat sini kita ada terus ada toleransi apa semua, dan kita pun mungkin kalau dia tak setuju untuk kita masuk awal, mungkin kita boleh sewa dulu rumah tu. So semua tu bergantung pada persetujuan dua pihak. So bagi saya galakkan siapa yang mahu memulakan langkah dalam pelaburan hartanah ni bermula dengan subsale. Okey. Itu dia bermula dengan subsale terlebih dahulu. Kalau daripada Zuraidah Rahim kata beliau mempunyai rumah sewa tapi sewa yang dikenakan lebih rendah daripada harga bayaran bulanan. Bagaimana cara untuk menaikkan harga sewa tersebut? Okey. Ini merujuk pada pendapatan pasif yang saya katakan tadi. So bagaimana kita nak menjana pendapatan pasif daripada pelaburan hartanah, iaitu sewa mestilah lebih tinggi daripada harga bayaran bulanan. Betul. Okey. So itu yang perbezaan daripada sewa dan bayaran bulanan kepada bank tu, itu adalah kita punya pendapatan pasif. Okey. So jawapan dia senang. Jual je rumah tu. Jual. Pada Puan Zuraidah tadi, jual saja rumah tersebut dan cari rumah lain, cari hartanah lain yang boleh menjana sewa lebih daripada bayaran bank. Ini adalah formula matematik yang simple. Kita gunakan kalkulator saja. Sewa 500, bayar tolak dengan bayaran bank 800. So nampak tak situ kurang. So kita sewa ni bergantung kepada permintaan dan penawaran. 400 kita naikkan 800, tak ada pula orang nak sewa. Betul. Maknanya daripada kita hilang 400, kita dah jadi hilang 800 pula. Kita bayar bank kosong pula. Kita bayar bank 800. Maknanya kita tak dapat return, kita tak dapat pulangan balik. Tapi kadang-kadang ada orang terasa macam daripada rumah tu terbiar disewakan, jadi sekurang-kurangnya dapatlah membantu. Jadi apa pandangan Tuan Beri? Sebab tu saya katakan bila kita nak mula langkah dalam pelaburan hartanah ni, yang benda yang paling penting ialah objektif. Okey. Kalau mereka beli rumah hanya untuk sekadar nak bagi orang sewa saja, maknanya mereka tak ada objektif yang
jelas. Okey, macam mana? Maknanya mereka tidak membuat homework terlebih dahulu. Maknanya mereka pun tak tahu berapa sewa sepatutnya kat situ, berapa mereka kena bayar bank sepatutnya dekat situ. So benda ni sepatutnya mereka dah buat terlebih dahulu sebelum mereka memulakan langkah dalam pelaburan hartanah. So dekat situ je mereka dah guna formular, tekan kalkulator, sewa 800, bayar bank 400, so ada lebihan 400. 400 ni yang kita panggil sebagai pendapatan pasif. Jadi sebenarnya bila cakap tentang tu juga, macam mana sebenarnya kita nak tahu kadar sewa yang terbaik, yang tadi kata kalau 400 tu sebagai keuntungannya lah ya, dan bagaimana kita nak tahu untuk harga pasaran, macam mana kita nak rujuk di mana sebenarnya? Okey, untuk harga pasaran ni mudah saja. Benda yang selalu saya amalkan iaitu saya buat iklan tipu. Okey, tapi saya tak gunakan nama saya Tuan Beri lah. Okey, jangan cari pula Tuan Beri dekat ni laman-laman web rumah sewa apa. Okey, so maknanya saya tengok pada demand, pada permintaan. Kalau saya letak 800 dan ada permintaan, bermaksud itu adalah harga pasaran. Okey, tapi kalau saya letak sewa RM1,000 tapi tak ada orang pun yang nak telefon ataupun nak tanya pasal rumah sewa tu, maknanya tak ada orang yang bersetuju untuk menyewa rumah saya pada harga RM1,000 sebulan. Macam mana kita nak tetapkan floor harga rendah tu? Harga maknanya 800, 1,000 tu macam mana nak? Kita try. Dia try and error. Maknanya kita cuba. Kalau 800 kita letak, ramai orang lagi. Kita cuba letak 900. Dia sama juga macam kalau kita nak jual nasi lemak kita jual RM1.5. Kalau RM1.5 kita jual, tengok ramai pula orang. Kita pun kita nak cover kos kita balik, kos pekerja apa semua. Kita nak besarkan kedai apa semua. So kita naik kepada RM1.8. So kalau kita jual RM1.8 masih lagi ada orang. Maknanya itu adalah harga pasaran. Harga pasaran ni ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Ya, permintaan. Itu dia. Waktu ini kita nak raikan juga rakan-rakan pendengar kita di talian di 03-6205-1500. Kita ke pemanggil pertama, inspirasi usahawan minggu ini bersama dengan Tuan Beri kita di talian waktu ini. Assalamualaikum, siapa di sana? Seterusnya, Assalamualaikum. Sedia rakan pendengar ya. Siapa di sana? Assalamualaikum. Terputus. Seterusnya pemanggil kita di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam, saya Nurul. Ya, Puan Nurul. Bercakap dari mana, Puan Nurul? Dari Ampang. Ya, silakan. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tahu dari segi hotspot, macam mana kita nak tahu hotspot area yang terbaik lah untuk kita buat pelaburan hartanah ni. Contohnya kalau saya di area Ampang, macam kalau rumah di kawasan Ampang pun agak mahal kan. Betul. Permulaan untuk kita betul dan salah. Itu. Ya ke? Saya suka betul dan salah. Nanti kita dengar jawapan ni, Puan Nurul. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan kita ke pemanggil seterusnya. Waktu ini kita kumpulkan soalan daripada rakan pendengar kita di talian. Seterusnya, Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Ya, siapa tu? Saya Ismail. Cik Ismail, buat panggilan dari mana Cik Ismail? Saya daripada Labuan. Labuan, silakan. Okey, saya nak tanya pasal biasa keuntungan biasa kita buat jual beli hartanah. Macam mana? Keuntungan yang biasa dapat biasa jual beli hartanah. Dan berapa lama untuk kita simpan kalau kita buat sewa? Itu dia. Terima kasih atas soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia. Dan kita ke pemanggil seterusnya waktu ini talian. Kita kumpulkan soalan daripada rakan-rakan pendengar kita. Silakan. Siapa di sana? Assalamualaikum. Bersedia rakan pendengar. Siapa di sana? Assalamualaikum. Ya. Padam radio dulu rakan-rakan. Kita nak dengarkan suara anda di telefon di calon radio kita. Assalamualaikum. Siapa di sana? Hello. Ya, siapa tu? Hello, Puan Jamalia. Puan Jamalia. Dari? Temerloh. Silakan Puan Jamalia. Ya. Silakan. Hello? Silakan terus bercakap dengan Tuan Beri kita. Soalan silakan. Puan Jamalia. Saya nak tanya. Ya, saya boleh. dah beli rumah Ya, di Temerloh Makmur. Okey, Puan. Dulu harga dia murah saja dalam RM60,000. Kalau kita jual tak rugi ke? Allahuakbar. Okey. Okey, terima kasih. Sebab sekarang mahal kan? Betul. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Nak cari rumah yang lain yang lebih besar. Ya, lebih besar. Terima kasih. Assalamualaikum Puan Jamalia. Itu dia. Mungkin kita boleh respon terlebih dahulu, Puan Beri. Okey, kita pergi kepada pemanggil pertama ya, Yati. Ya. Puan Nurul daripada Ampang. Okey, soalannya ialah mana dia nak tahu hotspot. Iaitu lokasi yang terbaik lah, yang paling panas sekali dekat KL ni. Bagi saya, KL dan Selangor, sejak pemerhatian saya pun buat kajian saya sendiri, hotspot ni berada di mana-mana.
Okey, bagi saya dia terletak di mana orang ada. Okey, itulah soalan saya kepada pemanggil tadi, di mana kawasan Ampang yang tak ada orang nak duduk? Di mana? Mana semua ada orang nak duduk. Mana betul. semua hotspot. Okey, itu yang saya katakan. Tapi isu di sini ialah dia nak tahu hotspot tapi dia nak beli murah. Okey, so murah ni bergantung, dia subjektif. Kita boleh dapat rumah murah tapi dekat kawasan hotspot. Tapi kita boleh beli rumah mahal tapi bukan area hotspot. Okey, dia betul yang saya katakan, betul dan salah. Okey, kalau kita nak beli rumah sebelah KLCC, dah sah harga yang dijual harga mahal. Okey, so sebab tu saya tak beli rumah yang tepi LRT. Sebab saya tahu rumah tu confirm mahal. Okay, so saya beli slightly jauh sikit tapi harga dia murah. Dan berbalik pada objektif saya nak beli harga murah tapi sewa dia boleh melebihi daripada apa yang saya bayar bank. Okay, sebab kalau saya nak beli rumah hotspot, maknanya rumah sebelah KLCC, saya takkan dapat nak jana pendapatan selepas saya bayar bank. Maknanya saya bayar bank 3,000, saya hanya boleh sewa kepada orang 2,500. Itu rumah yang hotspot lah. Okay, bagaimana kawasan Ampang sini, saya rasa ada banyak tempat yang kena explore, kena terokai. Maknanya Puan Nurul kena tengok. Bagi saya berpegang pada konsep 100-10-1. 100-10-1. Yes, kita buat senarai rumah 100 biji rumah. Okay, kita pergi tengok rumah tu 100 biji rumah. Maknanya kita jumpa dengan 100 ejen, 100 pemilik rumah. Okay, kita jumpa apa semua, kita dah tengok rumah. Dan kita senarai pendekkan 10. Okay, daripada 100 tadi kita dah tahu yang ini tak boleh beli, yang ini rumah rosak, yang ini owner dia tak berapa elok dengan kita kan. Shortlisted dia kita shortlistkan 10 saja. So daripada 10 ni pula betul-betul kita shortlistkan satu kita beli. Itu yang kita katakan permata yang hilang. Saya dalam itu kata orang tu, kalau kita kata perniagaan ini 9/10 adalah rezeki tu datang daripada perniagaan. Usahanya pun segitu jugalah banyaknya ya, bukannya mudah katakan, sebenarnya. Benda tanah ni bukan satu benda yang mudah. Sebab tu tak ramai orang Islam terlibat dalam pelaburan tanah ni. Okey. Dan kepada Ismail daripada Labuan tadi bagaimana? Soalan dia tak berapa jelas ya. Keuntungan bila menjual harta ni, harta tanah, berapa lama boleh nampak pulangan modal tersebut? Okey, bergantung pada objektif juga. Macam contoh kalau dia beli rumah di Temerloh, bagi saya ada permintaan, tapi permintaan di Temerloh tak sama juga permintaan dengan Ampang. Bagi saya kalau rumah di Ampang kita beli dalam masa 3 bulan kita boleh jual balik. Ismail tadi Labuan. Ya, betul. Saya cuma bagi contoh teman saya tahu. Okey, maknanya contoh bergantung pada objektif. Kalau saya dia tanya berapa lama kalau kita nak main sewa, maknanya kita nak pendapatan pasif tadilah, daripada sewa. Dia tanyakan berapa lama saya nak pegang hartanah tu. So saya nak makan sewa saja. Bagi saya kalau selagi benda tu boleh menjana pendapatan, saya tak jual. Ni yang bila saya jumpa dengan Tan Sri Ali Hashim, dia katakan cash chicken. Cash chicken. Maknanya benda ni, hartanah ni menjana pendapatan. So kenapa kita nak bunuh ayam tadi yang bagi kita pendapatan? Okay. So saya insyaAllah hartanah yang saya pegang, saya akan cuba jual kalau bergantung pada harga yang ni. Tapi saya akan cuba pegang dan saya wariskan hartanah tu ataupun saya wakafkan. So saya lebih suka konsep hartanah kita wakafkan pada rumah anak yatim. So maknanya daripada sewa tu boleh menampung perbelanjaan rumah anak yatim tersebut. Daripada kita bagi direct pada rumah anak yatim tu, kita bagi dia 1,000, habis bulan tu. Mana bulan depan dia perlukan lagi 1,000. So bagi saya, cadangan saya lebih baik kita bagi dia satu hartanah dan setiap bulan sewa 1,000 tu dia dapat, setiap bulan dia dapat 1,000. Itu yang saya bersetuju dengan Presiden Dewan Perdagangan Islam Malaysia, iaitu Tan Sri Ali Hashim. Dia mencadangkan wakaf. Wakaf betul. Dalam bentuk wakaf pula dah jadi. Dan kalau soalan terakhir daripada Puan Jamalia tadi bagaimana? Okey, Puan Jamalia pula dia risau. Kalau dia tanya, kalau dia dulu dia beli murah, okay, so sekarang ni kalau dia jual dia takut rugi. Betul. So bergantung pada objektif. Maknanya dalam kes Puan Jamalia tadi daripada Temerloh, dia nak jual rumah sebab dia nak rumah yang lagi besar. So maknanya objektif untung atau rugi tu tak termasuk dalam kenapa dia nak jual rumah tu. The reason objektif dia nak jual rumah tu ialah sebabkan dia nak beli rumah yang lagi besar. Kalau dia nak buat pelaburan, maknanya saya akan kira harga sekarang berapa,
berapa harga yang saya beli dulu, dan perbezaan tu ialah untung kita. Okey. Dan bila dapat untung tu, apa reason objektif pula untuk beli hartanah yang lagi satu. Sama ada dia beli hartanah lagi satu tu untuk pelaburan juga ataupun untuk dia duduk. Jangan tersilap sangka rumah yang kita duduk tu bukan pelaburan. Betul. Itu yang ramai orang ingat, dia beli rumah dan itu adalah pelaburan. Bagi saya, rumah yang kita beli untuk duduk sendiri itu adalah simpanan. Kita tukarkan wang ringgit kita kepada bentuk hartanah. Itu dia. Dan mungkin nak minta pendapat daripada Tuan Bri sendiri, kalau rumah-rumah ataupun harta yang berada di pinggir bandar ni, pandangan daripada Tuan Bri sendiri bagaimana untuk kita majukan dia ataupun macam mana untuk sewakan atau sebagainya? Untuk pinggir hartanah, bagi saya nak majukan ataupun sewa tu berbalik pada objektif kita. Kalau kita nak sewa hartanah tu, berbalik pada penawaran dan permintaan. Ada tak orang nak tinggal di luar? Bagi saya masih ada lagi. Walaupun orang kata rumah di Bukit Beruntung, jauh orang kata di jin bertandang apa sebenarnya orang terkenal kan, bukit tak untung lah apa semua. Bagi saya masih lagi, walaupun saya pergi ke Bukit Beruntung dan saya dapati ramai sangat orang duduk di sana. Sampaikan syarikat-syarikat besar pun membuka kedai mereka di sana. Okay. Dan mungkin di hujung-hujung ni kita nak kongsikan juga, kalau boleh lah daripada Tuan Bri sendiri, antara nasihat apakah yang perlu dilakukan oleh seorang yang bercita-cita nak jadi usahawan dalam bidang hartanah ni, bagaimana sebenarnya? Okey, untuk mereka yang bercita-cita menjadi usahawan, mereka seperti saya kata dalam minggu lepas, mereka perlu mempunyai mentor. Okey, nombor satu lah. Second lah, mereka perlu mempunyai rakan-rakan usahawan sendiri. Sebab itu saya galakkan mereka untuk menyertai program Rakan Jihad Bisnes yang dianjurkan oleh Dewan Perdagangan Islam Malaysia Putrajaya, yang mana kita adakan setiap hari Sabtu pukul 11.30 pagi. Pukul 11 pagi. 9.30 pagi. 9.30 pagi sampai 11 pagi. Itu yang kita selalu adakan setiap hari Sabtu. Di mana tadi? Di Kelab Putrajaya. Di Kelab Putrajaya. Setiap hari Sabtu pukul 9.30 pagi. Semua orang Islam digalakkan hadir. Maka siapa yang ingin menjadi usahawan, inilah tempat yang mereka sepatutnya pergi. Tak kisah kalau selalunya kalau orang Melayu ni dia segan ke apa semua, datang sebut nama saya. Okey, saya galakkan. Saya datang sebab nak jumpa Tuan Bri. Boleh. Kelab Putrajaya Precinct 8 hari Sabtu jam 9.30 pagi. Sabtu ni maknanya setiap Sabtu. Setiap Sabtu. Di mana di situ pelbagai jenis industri kita ada. Okey. Dan mungkin juga di akhir-akhir ni, kata orang yang kita nak seru untuk lebih ramai lagi umat Islam menceburi bidang hartanah juga sebagai usahawan ni. Kalau kita boleh nak kongsikan antara yang dengar ni, saya percaya ramai juga yang sedang makan gaji dan ingin berniaga. Jadi apa nasihat atau saran daripada Tuan Bri sendiri? Bagi saya, orang yang nak makan gaji dan mereka nak berniaga, mereka terpaksa mengorbankan sesuatu. Okey, mereka tak boleh ada masa, dan pada masa yang sama mereka mempunyai pendapatan tambahan. Okey, ni kebanyakan orang susah nak bezakan. Bagi saya, mereka yang sedang makan gaji dan ingin berniaga iaitu orang-orang yang ingin menambahkan pendapatan mereka. Okey, so mereka terpaksa mengorbankan sedikit masa mereka. Sedikit je saya kata. Kalau satu hari dalam sejam cukup. Tak payah nak korban sampai pukul 3 pagi. Lepas tu besok kerja 8.30 balik. Lepas tu habis kerja 5.30. Lepas tu besok sambung balik sampai pukul 2 pagi. Tak perlu. Okay? Apa yang perlu ialah mereka korbankan sejam tapi istiqamah. Maknanya setiap hari sejam. Setiap hari sejam. Setiap hari sejam. Okay? So maknanya mereka boleh menjana pendapatan lebihan tu sedikit. So bila nampak dia punya tu pendapatan tu, mereka dah build base. Maknanya saya katakan foundation. So bila dah ada foundation, mereka lebih senang untuk bergerak ke hadapan dengan lagi laju. Itu dia. Dan nampaknya kita pun dah sampai ke penghujung pertemuan. Sekejap je masa berlalu. Saya ucapkan terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang masih lagi buat panggilan. Sebenarnya ramai lagi buat panggilan. Dan juga di FB kita, insyaAllah akan dijawab sendiri oleh Tuan Bri kita sebarang persoalan di FB. Dan bagaimana sebenarnya nak cara terbaik untuk bercakap ataupun bersoal jawab sendiri secara terus, Tuan Bri? Okey, kita akan mengadakan satu program besar seluruh Malaysia pada tahun 2013 ini, iaitu Akademi Hartawan Hartanah. Okey, cara senang je, SMS kan info kepada 010 250 9115. Sekali lagi, 010 250 9115. SMS kan info, dan kita akan bagi info
SMS direct kepada anda. So kita akan mula daripada situ dan kita akan insyaAllah dalam tahun 2013 kita telah rancang pelbagai aktiviti di bawah naungan Akademi Hartanah Tanah, iaitu kita bekerjasama dengan Dewan Perdagangan Islam Malaysia untuk menggalakkan lagi ramai orang Islam berkecimpung dalam pelaburan hartanah ni. InsyaAllah kita nak kongsi sebenarnya, nak kongsi kebahagiaan, kesejahteraan. Kita nak sama-sama kaya. So sama-sama lagi bila ramai orang Islam kaya, ramai lagi boleh bayar zakat. Betul. Alhamdulillah. Paling tepat, insyaAllah. Alhamdulillah, itu dia perkongsian sangat menarik daripada Tuan Beri kita untuk inspirasi usahawan minggu ini. Bagi anda nak tahu lebih lanjut lagi, boleh tagkan info, hantarkan SMS tersebut di nombor 0102509115 atau boleh juga terus ke website Tuan Beri sendiri di http://tuanberi.com/blog. InsyaAllah di sana kita akan dapat lebih lagi ilmu, perkongsian ilmu bersama dengan Tuan Beri. Apa pun saya nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Beri atas perkongsian pada minggu ini. Sangat memberi inspirasi pada rakan-rakan di luar sana, termasuk saya juga. Terima kasih banyak atas ilmunya. Harap dihalalkan ya ilmu. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Semoga maju jaya di masa-masa akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.